Atau masa esok Rusia akan tukar menjadi sebuah negara Islam. Mungkin selepas 9 tahun daripada pemerintahan Imam Mahdi alaihissalam. Tajuk pada hari ini ialah Mulkan Jabariyan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, perkataan Mulkan Jabariyan ini ialah berpandukan sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Al-Imam Al-Baihaqi radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini berbunyi macam ni: Bismillahirrahmanirrahim. Takunu nubuwatu fikum ma sya'allahu an takuna, thumma yarfa'uhu Allahu idza sya'a an yarfa'aha, thumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwah, fatakunu ma sya'allahu an takuna, thumma yarfa'uha Allahu idza sya'a an yarfa'aha, thumma takunu mulkan 'adan, fatakunu ma sya'allahu an takuna, thumma yarfa'uha Allahu idza sya'a an yarfa'aha, thumma mulkan jabariyan, fatakunu ma sya'allahu an takuna, thumma yarfa'uha idza sya'a an yarfa'aha, thumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwati, thumma sakata. Rawahu Ahmad wal Baihaqi fi Dalailin Nubuwah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, adalah kenabian di kalangan kamu ialah masyaallahu an takuna, apa yang Allah Subhanahu wa taala hendak ia berada, iaitu zaman ini, daripada zaman kenabian sehingga kiamat, ada beberapa fasa. Yang pertama dia panggil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, zaman kenabian dan rahmat, iaitu daripada saat Nabi dibangkitkan sehinggalah Nabi kita wafat, iaitu selama 23 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat zaman nubuwah apabila Allah Subhanahu wa taala hendak untuk mengangkatnya. Kemudian zaman yang dipanggil thumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwah. Kemudian berlaku zaman khilafah yang berjalan di atas manhaj kenabian, iaitu bermula pada zaman Sayyidina Abu Bakar sehinggalah berakhir dengan zaman Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang berjalan selama 30 tahun. Ini zaman khilafah. Zaman ini Nabi SAW mengisyaratkan dengan zaman khulafaur rasyidin. Nabi sebut, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Hendaklah kamu semua berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang datang selepasku. Di zaman khilafah, zaman khulafa'ur rasyidin, iaitu zaman khalifah yang mengganti Rasulullah, yang mereka itu disifatkan oleh Nabi dengan rasyidin. Mereka mentadbir, mereka memandu manusia kepada Allah, mereka memerintah, mereka membawa manusia kepada Tuhan, mereka mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW masih memperakukan zaman ini dengan zaman yang Nabi SAW meridai dan merestui. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang Nabi sebut khilafah ala minhajin nubuwah, yang mereka menjalankan pemerintahan
berpandukan kepada manhaj yang Nabi tinggalkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengekalkan khilafah ini mengikut kehendak dia selama mana yang dia kehendak. Kemudian mengangkat khilafah ini bila mana Allah Ta'ala nak mengangkat. Kemudian berjalanlah selepas itu summa takunu mulkan addan. Kemudian berlangsung pula satu zaman yang dipanggil mulkan addan, zaman kerajaan addan. Addan ni bahasanya ialah menggigit, zaman pemerintah menggigit ubat, iaitu bermula daripada zaman Bani Umayyah berlangsung sehingga zaman Bani Abbasiyah, dan berlangsung sehinggalah berzaman-zaman berlalu sehingga terakhir ialah khilafah Uthmaniyah di Turki. Jadi dalam zaman yang sebegitu panjang ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam 1400 itu dulu berlangsung sampai hari ini, daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 23 tahun sampailah berlangsung Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 30 tahun lepas tu zaman Khulafa' Ar-Rasyidin 23 sampai 30 orang. 53 tahun lepas itu maka berlangsunglah dia panggil mulkan dia panggil mulkan addan. Daripada mulkan addan sampai dah pada tahun 1923 Masihi. Cuba rujuk balik 1923 Masihi itu berapa tahun ke berapa dalam bulan Islam tu, cek balik. Jadi di antara 53 tahun, dalam 53 tahun itu cabut satu tahun, iaitu tahun pemerintahan Sayyidina Umar Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu. Zaman dia saja yang tak termasuk dalam mulkan addan. Jadi pemerintahan Khalifah Umar Abdul Aziz ni dia dicabut, dikembang dengan Khulafa'ur Rasyidin. Jadi itulah dipanggil zaman pemerintah yang memimpin umat. Sebab Khalifah Umar Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu memerintah cara Khulafa'ur Rasyidin. Di zaman dia tak termasuk dengan mulkan addan. Tapi semua itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad berjalan sehinggalah 1923. Paling khusus ialah pada 29 hari bulan Oktober, tulis 29 Oktober 1923 stop, berakhir mulkan addan, iaitu dengan pengambil alihan khilafah Uthmaniyah di Turki jatuh di tangan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Kamal Atatürk, seorang yang asalnya beragama Yahudi, kemudian mendeklarasikannya sebagai seorang Islam, dan dialah yang meruntuhkan sistem khilafah. Sistem khilafah itu daripada zaman Bani Umayyah sampai zaman Bani Abbasiyah sampai berakhir dengan zaman khilafah Uthmaniyah, itu dipanggil mulkan addan. Mulkan addan ni iaitu umat Islam hidup dalam negara sendiri yang digigit. Yang merintah umat Islam sendiri. Tapi pemerintah kebanyakannya menzalim umat Islam sendiri. Tapi maknanya, kalau contohnya, ni bukan cerita anak tiri yang didera oleh mak tiri, tapi mak sendiri mendera anak sendiri. Mulkan addan. Umat Islam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad,
yang sepatutnya para pemerintah itu bersifat adil memerintah, tapi mereka bersifat zalim memerintah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi dalam zaman-zaman itu berlaku kezaliman kepada para ahli ulama. Ditangkap para ahli ulama yang tidak menyebelahi kerajaan, dipenjarakan, dan ada yang dibunuh kerana tidak sehaluan dengan kerajaan. Mulkan adhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Raja yang merintah pada ketika itu, mereka terlupa bahawasanya pemerintahan ialah merupakan amanah yang Allah bagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad untuk memayung umat, sama ada umat Islam ataupun umat yang bukan Islam. Jadi mereka mesti memayung umat, memandu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berjalan selama berapa ratus tahun. Sehinggalah mai zaman dia panggil Mulkan Jabarian. Tajuk kita hari ini. Mulkan Jabarian ni iaitu pemerintahan Jabari yang berkuku besi. Ini merujuk bila mana umat Islam diperintah oleh yang bukan Islam. Walaupun yang merintah itu Islam juga, tapi dia sudah pakai acuan yang bukan Islam. Mulkan adhan pakai acuan Islam, tapi menzalimi. Mulkan Jabarian pakai acuan yang bukan Islam, dan mereka menzalimi. Dan menzalimi umat ini ialah bangsa ataupun umat lain yang menzalim orang Islam. Dipanggil Mulkan Jabarian. Permulaan daripada semua tu ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Permulaan daripada semua itu ialah bila mana umat Islam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sudah jadi seperti yang Nabi sebut, umat Islam di akhir zaman seperti buih karusa isail, seperti buih dalam banjir, tapi lemah. Buih dalam banjir ini banyak, tapi lemah, dibawa oleh arus. Itulah umat Islam di zaman Mulkan Jabarian. Inilah zamannya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, zaman di mana umat Islam dibuat duduk dalam sangkar. Umat Islam ni dulu rimau, memerintah dunia, hebat. Tapi bila mana rimau dibuh dalam sangkar, dibuh dalam kandang, jenuh mengaum saja. Apa boleh dibuat? Ni yang ada. Umat Islam hebat-hebat. Sebagai contoh, bangsa Melayu contohnya. Bangsa Melayu ni ialah bangsa rimau di Asia, membentuk kerajaan Islam di Asia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dulu ada kerajaan beraja di tanah Jawa, di Sulu, di Petani Darussalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan tak ada buku baca. Ada kerajaan Islam Mindanao. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Raja Sulu, Raja Aceh, Raja Tanah Melayu, mana semua membentuk kerajaan. Walaupun dah jatuh, tapi semua pakat memerintah asing-asing, berasingan dengan raja-raja sendiri, dan berpaksikan kepada syariah, merintah cara Islam. Jadi pada ketika itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka lepas itu mailah penjajah menjajah seluruh negara Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Penjajah Inggris datang, Belanda datang,
Spanyol mai. Semua bangsa-bangsa penjajah ni datang menjajah ke seluruh negara Islam. Perancis pergi ke Mesir, Salah Sayyidina Muhammad dan sebagainya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mekah dikuasai oleh British. Malaysia dikuasai oleh Inggeris. Salah Sayyidina Muhammad. Belanda menguasai Indonesia. Amerika datang menguasai Filipina. Kemudiannya Spanyol, Salah Sayyidina Muhammad. Dan nama Filipina tu nama raja dia tu di Spanyol. Bukan nama Raja Philip bapa tak? Raja Philip, nama Filipina. Sedangkan nama dia yang sebenar negara dia nama Fi Amanillah, tukar jadi Manila. Ni zaman mulkan Jabarian. Okey, kalau negara kita dikuasai oleh Inggeris, orang putih mai. Orang putih mai, Salah Sayyidina Muhammad mai ke tanah Melayu dan cuba nak mengkristiankan orang Islam di tanah Melayu. Orang Belanda mereka pergi ke Indonesia, mereka cuba mengkristiankan orang Indonesia dan ramai jadi Kristian. Dan mereka berjaya mengkristiankan umat Islam di Indonesia. Tapi Inggeris tidak berjaya untuk mengkristiankan orang Melayu di tanah Melayu, di Malaysia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di atas kejayaan Belanda mengkristiankan orang Islam di Indonesia, jadi Belanda datang mentasat di tanah Melayu. Keluar asal Inggeris, dah hampa berjaya, hampa buat di tanah Melayu. Tak berjaya buat. Jadi oleh kerana tak berjaya, Inggeris masuk balik. Hampa pun tak kerti buat. Inggeris buat cara baru. Cara baru ialah tidak mengkristiankan orang Melayu, orang Islam, tapi bagi hidup cara orang putih. Ketika itu anak-anak raja Melayu dihantar pergi ke London, dididik oleh British, oleh orang putih. Lepas tu anak-anak bangsawan, menteri-menteri raja, menteri-menteri anak raja ni dibawa pergi mengaji di negara orang putih, balik mai hampa jadi orang putih di tanah Melayu. Orang Melayu tapi cara orang putih. Pejabat kerajaan, mana menteri mengaji di negeri orang putih. Akhirnya orang Melayu jadi orang putih, sekalipun akidah dia tak tukar. Dia Islam tapi cara hidup macam orang putih. Dan rasa Islam lekeh, mengaji pondok jadi lekeh. Sedangkan pondoklah kerajaan dalam kerajaan yang menghidupkan semangat perjuangan Islam, menghidupkan ilmu-ilmu Islam. Tapi bila mengaji daripada orang putih, balik mai pakai cara orang putih, bokot, pakai tai, akhirnya menganggap pakai jubah ni lekeh, pakai serban ni lekeh. Ketika itu orang mula buang kepiah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang mula buang kepiah dan orang mula pakai topi. Ketika itu ulama-ulama pondok mempertahankan Islam, mengharamkan tai dipakai oleh orang Melayu. Kain tai ni haram pakai. Pasal dia cara orang putih. Tapi lah tak haram lah sebab zaman dah berubah. Faham? Waktu tu kalau pakai memang orang putih. Tapi bow tetap hukumnya haram, kata ulama pondok, sebab dia laman Kristian. Allahumma salli ala Sayyidina. Sampai ketika tu zaman pondok dulu pakai baju macam ni salah, sebab dia hak ni kiri tindas kanan. Dalam waktu dulu ni, zaman pondok dulu, dia kanan tindas kiri. Poket kita waktu tu, Guru pondok kata pakai belah kanan dengan pakai belah kiri. Faham tak? Kanan, jangan kiri. Nah, sebegitu ulama-ulama pondok mempertahankan Islam, mempertahankan agama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila orang putih masuk, orang perempuan Melayu mula pakai skirt, mula pakai mini skirt, mula buang tudung. Ni dia panggil mulkan Jabarian. Ini dalam sistem sosial. Dalam sistem politik, dia memperkenalkan sistem
demokrasi berparlimen. Demokrasi berparlimen ni sistem yang lepas buat. Lepas balik, bila orang putih balik, dia tinggal sistem ni. Hampa merintah cara ni. Merintah cara ni. Maknanya, mereka buat acuan, kita kena duduk dalam sistem ni, dan orang Melayu mula berkeli sama-sama dia. Faham tak? Jadi sebenarnya berkeli ni bukan apa? Sebab British, orang Islam memperjuangkan Islam. Para ulama memperjuangkan Islam. Daripada zaman Tok Janggut, Datuk Bahaman, Mak Kilau, apa semua tu, ni ulama-ulama Islam memperjuangkan Islam, menentang penjajahan. Bila orang putih balik, dia tinggal ni orang putih Melayu ni, faham tak? Membentuk parti, inilah parti kerajaan masalah Sayyidina Muhammad yang diperakukan oleh Inggeris. Bagi mereka ni merintah. Sedangkan yang pejuang Islam, orang Islam, ulama Islam. Tidakkan mereka tu, lepas tu dibuh ni, yang mengaji di negeri orang putih, yang kepala otak orang putih, meneruskan pemerintahan orang putih. Berlakulah penentangan di kalangan umat Islam, para ahli ulama. Maka terbentuklah pada ketika itu Hizbul Muslimin. Selepas tu bertukar nama PAS. Faham tak? Jadi begitulah sejarah umat Islam berkeli. Siapa buat ni? Mulkan Jabarian. Dia buat sistem, dia suruh kita keli. Sampai hari ni tak habis lagi. Bukan sekat dua parti, berparti-parti pula orang Melayu pula. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka umat Islam diperintah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Islam hanya di pejabat-pejabat agama. Islam hanya di jabatan-jabatan agama. Islam hanya di tempat-tempat namanya masjid, surau. Islam tak ada dah di dalam pemerintahan. Islam tak ada dah di padang bola. Islam tak ada di festival-festival muzik. Islam tak ada di sukan. Islam tak ada di ekonomi. Pasal ni perintah oleh Mulkan Jabariyah ni. Di seluruh alam macam tu. Semua dunia macam tu. Semua diperintah oleh sistem barat. Salah senama. Dan sistem ini akan berakhir. Khilafah jatuh pada tahun 1923. Mula merintah 1924. Kita tinggal lagi tahun 1923. Faham tak? Akan bangkit balik 1924. Dia panggil apa zaman ni? Tengok hadis. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi Nabi sebut, thumma takunu mulkan jabarian fasatakunu ma sya'allahu an takuna. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengekalkan mulkan jabarian mengikut kehendak dia. Thumma yarfa'uha, kemudian Allah Taala akan mengangkatnya idza syaa, bila mana Allah nak, an yarfa'aha, thumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwah. Kemudian akan berlaku satu zaman, bermula satu zaman dipanggil khilafah ala minhajin nubuwah. Mai balik zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Zaman apa tu? Zaman Imam Mahdi alaihissalam. Jadi kita harap kita sempat dengan zaman tu. Kita harap kita zaman tu kita bukan penonton. Kita harap zaman tu kita adalah pemain. Kita terlibat untuk menangkan agama Allah dan mendaulatkan balik Islam, insya-Allah. Thumma sakata, kemudian Nabi kita diam. Habis. Bila habis zaman Islam mentah, zaman tu bukan sekat Malaysia, dunia diperintah oleh Islam. Sebab itu peristiwa peperangan di antara Amerika dan Ukraine, Rusia dan Ukraine ialah sebenarnya ialah orang panggil apa? Bunga api. Bunga api. Sebab Rusia ni dia ortodok. Ortodok ni masalah Sayyidina Muhammad, dia sama, hampir, dia ialah ajaran Nasrani yang hampir-hampir asal. Salah Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina. Jadi kalau hampir-hampir asal tu mana hampir-hampir dengan Islam. Salah Sayyidina Muhammad.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi hebat yang katakan Yahudi ni, dia tahu isu-isu yang akan berlaku di akhir zaman tu. Dia tempatkan negara dia dekat kebangkitan, dekat negara kebangkitan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cetus perang dunia. Ukraine tu negaranya negara Yahudi. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Ukraine tu negara Yahudi. Dan kalau kita tengok Presiden Chechnya, iaitu Ramzan Kadyrov, Sallallahu Sayyidina Muhammad, mempersiapkan 12,000 tentera untuk bersama dengan Rusia. Ini sebenarnya blok ni, inilah dikatakan Rom bersama dengan Islam berperang dengan dunia ni. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Inilah situasi yang sedang kita tengok pada hari ini. Ini di ambang kebangkitan Islam. Sallallahu Sayyidina Muhammad, walaupun dia tak bangkit dengan diri dia yang sebenar, walaupun dia akan bangkit sebagai kuasa sebenar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tapi kebangkitan akan berlaku insya-Allah sallallahu Sayyidina Muhammad. Dan zaman yang kita lalui inilah zaman untuk menegak balikkan Islam di tempatnya. Tapi dia kena mula macam ni, dia kena runtuhkan kekuasaan mulkan Jabariyah ni. Amerika dan sekutunya mesti dijatuhkan, sebangkit isu Islam. Rusia tu walaupun pemimpinnya ialah Putin, tapi rakyatnya ialah merupakan kedua terbesar dalam Rusia, ialah rakyat yang beragama Islam selepas Kristian Ortodok. Dan negara ni akan tukar menjadi Islam sebab hari-hari orang Kristian masuk Islam, orang Kristian masuk Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu masa esok Rusia akan tukar menjadi sebuah negara Islam. Mungkin selepas 9 tahun daripada pemerintahan Imam Mahdi AS. Imam Mahdi memang tak lama, 9 tahun je. Tapi maknanya nak pergi 9 tahun tu peperangan demi peperangan, peperangan demi peperangan, sehinggalah Islam menjadi kuasa besar dunia dipimpin oleh Imam Mahdi AS pada ketika itu. Sebelum turun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi Allah Isa AS mengakhirkan dunia pada ketika itu, mengakhirkan dunia dia perintah dikuasai oleh Saki-Baki mulkan Jabarian, sehinggalah pada ketika itu akan bangkitlah sistem khilafah menguasai dan menaungi alam dan dunia ni dengan rahmat. Kemudian thumma sakata, Nabi kita kata sakat tu ya, Nabi tak cerita habis, kita tak cerita habis sebab kita tak tahu benar tu akan jadi macam mana. Cuma Nabi sebut dengan akan berdiri khilafah ala minhajin nubuwah. Lepas tu thumma sakata, kemudian Nabi kita diam. Jadi maknanya masih tinggal beribu rahsia di sebalik hadis ni. Kalau umur kita panjang, kita akan melihat keajaiban-keajaiban yang akan berlaku pada agama ini, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Terima kasih pada Guru Infak Unit 21 kerana telah memberi asbab pencerahan untuk kita memahami agama dan perjuangan kita di akhir zaman ini. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.